Ekonomi merupakan tunjang utama dalam menggerakkan pembangunan sesebuah negara. Peningkatan sektor ekonomi dalam sesebuah negara seperti sektor pelancongan, perindustrian dan sebagainya mampu memberi satu kejayaan kepada negara untuk terus bersaing dengan negara-negara luar bagi meningkatkan produktiviti negara. Namun begitu, peningkatan penularan wabak COVID-19 ini sebenarnya telah memberi kesan yang sangat mendalam kepada seluruh rakyat, terutamanya bagi rakyat Malaysia. Jadi keadaan ini telah memberi kesan yang sangat mendalam, termasuklah sektor ekonomi, pelancongan, industri dan sebagainya. Menurut Kamus edisi keempat, pelancongan dikaitkan dengan aktiviti melancong dan juga merupakan aktiviti ekonomi yang mampu memberi pendapatan negara dan memberi manfaat kepada negara dan juga masyarakat. Melalui sistem ini aspek pasaran dan pembekalan memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan perkembangan dan juga kemajuan industri. Dasar ini diwujudkan untuk menjadikan industri pelancongan sebagai salah satu sektor yang mampu memberi sumbangan kepada sosioekonomi negara. Sektor pelancongan merupakan salah satu sektor yang terpenting dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan sesebuah negara. Sehubungan dengan itu, peningkatan penularan wabak ini telah memberi satu kerugian yang sangat teruk, terutamanya dalam sektor pelancongan. Menurut Kementerian Pelancongan Sosial dan Budaya, iaitu Datuk Seri Nancy Shukri menjelaskan mengenai kerugian sektor pelancongan yang dianggarkan sebanyak 45 bilion kesan daripada penularan wabak COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh penutupan pintu masuk keluar negara atau sempadan antar negara menyebabkan ketiadaan pelancong luar. Bukan sektor pelancongan sahaja yang terkesan, malah majikan dan pekerja juga terkesan dengan penularan wabak COVID-19 ini. Majikan merupakan orang yang bertanggungjawab dalam memastikan sesebuah organisasi berjalan dengan lancar. Jadi disebabkan penularan wabak ini, banyak industri yang terjejas dan terpaksa ditutup untuk mengurangkan kos perbelanjaan bagi menampung kos operasi dan penghasilan barang dan perkhidmatan. Kesan kepada majikan adalah kesukaran firma dalam memberi upah kepada para pekerja. Hal ini demikian kerana ketiadaan pelancong menyukarkan majikan dalam proses organisasi sesebuah negara. Kekurangan pendapatan ini menyebabkan majikan terpaksa memberhentikan para pekerja bagi menampung kedudukan ekonomi semasa. Kekurangan pendapatan ini juga menyukarkan firma dalam membuat perubahan ataupun transformasi ke arah yang lebih moden untuk perkembangan sektor pelancongan bagi menarik ramai lagi pelancong luar. Sehubungan dengan itu, penularan wabak COVID-19 yang semakin hari semakin menular menjejaskan ekonomi sehingga kekurangan keluar masuk wang tidak mampu menampung keadaan ekonomi untuk pulih seperti yang sedia kala. Selain itu ialah kesan kepada pekerja. Kerugian sektor pelancongan juga termasuklah kehilangan pekerjaan daripada tenaga buruh dan juga kehilangan punca pendapatan ekonomi daripada aktiviti perniagaan yang tidak dapat dijalankan disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 ini. Jadi, penutupan sektor pelancongan bagi setiap negara menyebabkan majikan tidak mampu memberi gaji kepada para pekerja kerana ketiadaan pelancong tidak memberi keuntungan kepada sektor tersebut. Dengan majikan telah memberhentikan para pekerja dan untuk mengawal keadaan ekonomi yang semakin buruk, biasanya isi rumah yang berpendapatan lebih 40 merupakan golongan yang paling terkesan. Jadi, hal ini telah membimbangkan para pekerja terutamanya sektor pelancongan yang menjadi penggerak kepada pembangunan sesebuah negara. Oleh itu, kesan penularan wabak COVID-19 ini terhadap sektor pelancongan amat membimbangkan bukan sahaja pada majikan, juga kepada para pekerja, yang mana ia merupakan penggerak kepada sesebuah negara. Kepada industri penerbangan di mana banyak penerbangan terpaksa dibatalkan kerana ketiadaan penumpang. Dan ia sekaligus menjejaskan pekerja syarikat perkhidmatan penerbangan seperti juruterbang, anak kapal, kru kabin. Ada juga syarikat penerbangan terpaksa memotong gaji pekerja. Disebabkan COVID-19 ini telah menjejaskan dan memberi kesan yang sangat besar kepada sektor-sektor di Malaysia, termasuk sektor penerbangan. Hal ini terjadi disebabkan sektor penerbangan terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar disebabkan ketiadaan penumpang. Kedatangan pelancong asing ke dalam negara kita disekat dan penduduk di dalam negara Malaysia juga tidak boleh melancong ke luar negara bagi mengelakkan penyebaran wabak COVID-19 ini. Apabila keadaan ini berlaku dan penumpang semakin sedikit, maka pihak syarikat penerbangan terpaksa menanggung kos kerugian. Untuk menanggung kos kerugian ini, mereka terpaksa memikirkan satu jalan penyelesaian. Jadi, ada sebahagian syarikat-syarikat penerbangan yang terpaksa membuang sebahagian daripada pekerja mereka. Pekerja-pekerja mereka ini selepas dibuang terpaksa menjadi penganggur. Selain itu, ada juga syarikat penerbangan seperti Mars dan Airlines yang memberi pilihan kepada pekerja mereka sama ada untuk mendapatkan cuti tanpa gaji atau pemotongan gaji.
Bagi pekerja-pekerja yang memilih untuk mendapatkan cuti tanpa gaji, mereka boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan sampingan seperti membersihkan rumah orang, meniaga, menjual dan sebagainya. Ini akan membuka ruang untuk para pekerja ini mendapatkan pendapatan sampingan. Selain itu, industri penerbangan atau sektor penerbangan ini sangat berkait rapat dengan sektor pelancongan. Kerana semakin ramai yang menggunakan pesawat sektor penerbangan ini, maka akan meningkatlah pelancong di dalam negara. Namun disebabkan ketiadaan penumpang ini telah menghadkan jumlah pelancong ke dalam negara. Padahal sektor pelancongan merupakan sektor yang sangat penting dan salah satu sumber ekonomi terbesar negara. Hal ini jelaslah menunjukkan bahawa pandemik COVID-19 ini bukan sahaja menjejaskan sektor-sektor swasta seperti syarikat-syarikat penerbangan, malah ia juga dapat menjejaskan kerajaan disebabkan sektor swasta dan kerajaan ini saling berkait rapat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiq Mabi Ayub dan nombor matrik saya 278612. Okey. Pada penghujung tahun 2019 kita digemparkan dengan satu penularan penyakit berbahaya iaitu COVID-19. Dan pada awal tahun 2020 penularan COVID-19 semakin merebak ke seluruh dunia termasuk juga di Malaysia. Kes pertama yang dicatatkan di Malaysia adalah pada bulan 1 Januari 2020 dibawa oleh pelancong daripada China. Pada tanggal 18 Mac 2020, kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan kawalan pergerakan iaitu PKP yang di mana untuk menyekat penularan COVID-19 ini. Seperti sedia maklum, jika PKP dilakukan, sektor ekonomi yang berjalan, aktiviti harian dan sosial terpaksa diberhentikan. Ini kerana ia adalah salah satu arahan dari yang termaktub dalam Perintah Kawalan Pergerakan di mana segala aktiviti ekonomi, sosial dan sebagainya terpaksa diberhentikan dan semua penduduk terpaksa duduk di rumah dan tidak boleh keluar daripada rumah ketika PKP ini berlaku. Ketika PKP ini berlaku juga, sektor ekonomi seperti sektor perkilangan, perindustrian dan sebagainya, khususnya sektor perkhidmatan telah mendapat kerugian yang tinggi disebabkan sektor tersebut tidak dapat menjalankan aktiviti pengeluaran. Jika di dalam sektor perkhidmatan, kita dapat lihat bahawa apabila Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan, sektor perkhidmatan ini telah mengalami kerugian yang sangat besar, iaitu dalam sektor perkhidmatan seperti sektor perhotelan. Disebabkan perintah PKP yang dilaksanakan, pelancong tidak dapat untuk melancong ke sesebuah kawasan tersebut dan perkhidmatan hotel tidak dapat digunakan. Oleh itu, perkhidmatan hotel di seluruh negara terjejas teruk dan mengalami kerugian yang sangat besar disebabkan tiada pengunjung ataupun tiada pelancong untuk datang dan menyewa bilik, menyewa hotel tersebut. Jadi kita dapat tengok fenomena di mana pekerja yang bekerja di dalam sektor perhotelan tersebut terpaksa diberhentikan secara besar-besaran dan tanpa kerelaan mereka disebabkan majikan dalam sektor perkhidmatan itu sendiri tidak dapat menampung kerugian dan tidak mampu untuk membayar upah pekerja yang disebabkan oleh PKP ini. COVID-19 ini juga telah memberi banyak kesan kepada sektor ekonomi, khususnya sektor perkhidmatan. Mengikut Pakar Ekonomi Malaysia, nilai kerugian yang dicatat oleh Jabatan Perangkat Malaysia telah mencatat bahawa sektor perkhidmatan telah kerugian sebanyak lebih daripada 45 bilion dalam tempoh PKP tersebut. 45 bilion itu adalah sejumlah kerugian yang sangat besar dan memberi kesan kepada pendapatan negara. Sebab itu juga kita boleh tengok sektor perkhidmatan yang lain seperti logistik, penerangan tidak dilakukan seperti biasa. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa sektor perkhidmatan ini adalah yang paling terjejas daripada kalangan sektor yang lain disebabkan perkhidmatan ini ia berkonsepkan pengunjung yang perlu datang ke kawasan mereka untuk menggunakan perkhidmatan mereka itu sendiri. Kita boleh lihat bahawa sektor perkhidmatan seperti sektor perkhidmatan ini tidak dapat bertahan lama ketika Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP disebabkan tiada pengunjung untuk datang dan menggunakan perkhidmatan mereka. Jadi majikan terpaksa menutup ke semua hotel-hotel yang ada di kawasan peranginan tersebut bagi mengurangkan kos kerugian ketika itu.
Mana kita tahu wabak-wabak COVID ini membawa kesan negatif kepada sektor-sektor ekonomi di Malaysia. Antara sektor-sektor yang terlibat atau mendapat kesan akibat COVID ini adalah sektor perniagaan. Disebabkan kes-kes COVID semakin hari semakin meningkat, Perdana Menteri telah mewujudkan perintah kawal pergerakan bagi mengekang wabak COVID ini berlaku. Dengan itu, tarikh pada 23 Mei hingga 31 Mei adalah merupakan PKP fasa pertama yang diwujudkan di Malaysia. Secara tidak langsung, akibat perintah kawalan pergerakan iaitu PKP ini, secara tidak langsung aktiviti seperti aktiviti perniagaan ditutup operasinya serta-merta. Hal ini menyebabkan sektor perniagaan semakin hari semakin merudum. Akibat penutupan sektor yang dikenakan oleh kerajaan semasa PKP, kebanyakan pihak hilang punca kewangan. Sebagai contoh, peniaga dan majikan. Hal ini sedikit sebanyak menyukarkan pihak tersebut untuk menampung keluarga. Hal ini kerana setiap keluarga mempunyai latar belakang yang berbeza. Ada keluarga yang mempunyai taraf kewangan yang tinggi, ada keluarga yang mempunyai taraf kewangan yang rendah. Hal ini terkesan apabila tahap kewangan keluarga yang rendah tidak boleh bekerja untuk menampung keluarga mereka. Di sini wujudnya kesan negatif yang lain, iaitu sebagai contoh berlakunya tekanan emosi dan sehinggalah ada yang membunuh diri atau pergaduhan keluarga. Sektor perniagaan seperti IKS iaitu industri kecil sederhana merupakan sektor paling terkesan semasa berlakunya PKP. Di sini kita dapat lihat dua keadaan, iaitu sektor perniagaan sebelum berlakunya PKP dan sektor perniagaan selepas berlakunya PKP ataupun semasa berlakunya PKP. Sebelum berlakunya PKP, ramai pengunjung yang hadir ke tapak perniagaan tersebut. Dengan itu, perniagaan dapat menjana pendapatan mereka melalui proses jual barang, iaitu dari segi jual makanan, jual minuman dan pelbagai lagi. Akan tetapi sebaliknya berlaku semasa PKP ini berlangsung, iaitu premis-premis perniagaan terpaksa ditutup secara serta-merta kerana ingin mengelakkan penyebaran virus ini berlaku. Hal ini akan menjejaskan pendapatan dari segi peniaga tersebut kerana mereka tidak boleh menjana pendapatan melalui penutupan premis tersebut. Secara tidak langsung, sumber kewangan mereka akan terjejas kerana disebabkan kerana penutupan premis yang berlaku. Ada berita baik untuk para peniaga. Di sebalik kesan negatif yang ada semasa COVID ini, terdapat kesan positif yang boleh dicapai menerusi aktiviti perniagaan ini. Peniaga boleh mendapatkan pendapatan melalui perniagaan secara atas. Hal ini kerana perniagaan secara tradisional yang tidak relevan pada musim PKP atau musim COVID ini tidak dibenarkan oleh kerajaan kerana tidak menginginkan kontak rapat atau persentuhan yang boleh mengakibatkan jangkitan yang berterusan yang mengakibatkan penularan virus ini merebak dengan cepat. Dengan langkah yang terbaru, peniaga boleh mempromosikan barangan mereka di internet melalui media massa seperti Facebook, IG iaitu Instagram, WhatsApp, Twitter dan sebagainya. Di sini kita dapat melihat sedikit sebanyak proses-proses apabila peniaga ingin melakukan proses perniagaan secara atas talian. Perniagaan atas talian amat mudah bagi peniaga kerana mereka hanya perlu mempromosikan barangan mereka di internet. Apabila barangan mereka diketahui oleh masyarakat dan menarik minat masyarakat, permintaan semakin hari semakin banyak akan meningkatkan pendapatan anda. Dengan itu, anda boleh menyiapkan pesanan yang ditempah oleh pelanggan dengan menyiapkan bukusan yang diminta oleh pelanggan. Setelah itu, anda boleh menghantar pesanan tersebut kepada pos laju atau JNT untuk proses penghantaran. Bagaimana untuk anda mendapatkan pendapatan? Setelah barangan sampai kepada pelanggan, pelanggan boleh membayar barangan tersebut melalui bank online.
Duit hasil jualan tersebut akan disalurkan ke dalam bank anda. Hal ini lebih selamat kerana tiada kontak rapat atau persentuhan di antara dua pihak. Dengan itu sedikit sebanyak menyelamatkan peniaga daripada terjangkiti dengan virus COVID-19 ini. Ini merupakan antara platform-platform yang boleh digunakan oleh peniaga untuk mempromosikan barangan mereka. Sebagai contoh, akaun Twitter, Instagram, Shopee, Lazada, Facebook dan WhatsApp. Kenapa anda perlu mempromosikan barangan anda? Kerana masyarakat perlu mengetahui barangan apa yang anda jual. Dengan skill dan teknik yang betul digunakan oleh pelanggan, sedikit sebanyak menarik minat masyarakat sehingga mereka ingin membeli barang. Dengan itu, sedikit sebanyak platform ini boleh memulihkan aktiviti atau sektor perniagaan anda dan sedikit sebanyak boleh menambah pendapatan anda di musim PKP ini. Ini merupakan gambaran sedikit sebanyak tentang apabila anda menggunakan media sosial untuk aktiviti perniagaan. Yang pertama adalah anda mempromosikan barangan anda di media sosial yang telah diberitahu oleh saya tadi. Selepas itu barangan anda memperoleh permintaan ramai kerana barangan anda sangat diminati oleh masyarakat. Disebabkan itu, anda boleh menjana pendapatan anda dengan baik. Dengan wang yang anda ada itu boleh menyara kehidupan keluarga anda. Sedikit sebanyak akan memberi kegembiraan dalam keluarga anda. Pada masa yang sama, dengan duit tersebut anda boleh membayar tunggakan-tunggakan yang ada semasa PKP tersebut. Secara tidak langsung, perniagaan atas talian ini akan memulihkan pendapatan dan memulihkan aktiviti perniagaan anda yang tergendala tersebut. Dengan proses sedikit demi sedikit, anda boleh memulihkan situasi atau punca kewangan keluarga anda. Secara tidak langsung, perniagaan atas talian ini akan memberi banyak kebaikan kepada peniaga khususnya. Itu saya berharap anda boleh menggunakan peluang ini untuk memperbaiki punca kewangan anda atau perniagaan anda di masa ke depan. Sekian, terima kasih. Kesimpulan yang kita boleh ungkapkan akibat kesan COVID kepada ekonomi negara Malaysia. Penyebaran COVID ini semakin hari semakin meningkat menyebabkan kerajaan mengambil keputusan untuk melakukan PKP. Hal ini kerana kerajaan ingin mengurangkan kontak rapat atau penyebaran COVID-19 ini di kalangan masyarakat. Di samping itu juga wujudnya kesan-kesan negatif terhadap sektor ekonomi di negara Malaysia. Hal ini kerana sektor-sektor ekonomi ini terpaksa diberhentikan operasinya serta-merta. Hal ini sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada masyarakat serta majikan serta pendapatan ekonomi Malaysia. Dengan penutupan sektor ekonomi ini, ramai masyarakat yang resah, gelisah, bagaimana ingin mencari pendapatan, bagaimana ingin menanggung keluarga mereka jika pendapatan mereka tidak boleh digajikan. Ada juga yang telah dibuang kerja oleh majikannya kerana ingin menyeimbangkan keperluan syarikat bagi tidak berlakunya bankrupt oleh syarikat tersebut. Tekanan demi tekanan menyebabkan ramai yang stres berada di rumah. Ada bagusnya juga masyarakat berada di rumah kerana ingin mengurangkan kontak rapat atau penyebaran COVID-19. Akan tetapi mereka mendapat kesan dari segi pendapatan mereka dikurangkan atau diberhentikan kerja. Ini menyukarkan mereka untuk menanggung keluarga mereka. Sebalik wujudnya kesan negatif akibat penyebaran COVID-19 ini terhadap sektor ekonomi Malaysia, wujudnya kesan positif terhadap sektor ekonomi Malaysia. Sebagai contohnya, jelas kita lihat adalah sektor perniagaan. Hal ini kerana masyarakat boleh melakukan aktiviti perniagaan secara atas talian. Masyarakat boleh menjual apa-apa sahaja jenis barang atau barangan yang boleh dijual di dalam internet. Sebagai contoh, baju, produk kecantikan, mengurangkan tekanan emosi hasil daripada penyebaran. Kerajaan juga menyarankan kepada masyarakat untuk membeli secara atas talian.
Hal ini kerana dapat menggunakan kontak rapat yang boleh menyebabkan penyebaran virus ini berlaku. Oleh itu, masyarakat jangan risau akan kekurangan pendapatan. Oleh itu, masyarakat boleh menggunakan aplikasi yang ada di sosial media untuk melakukan perniagaan atas talian ini. Sedikit sebanyak dapat memberi pendapatan lebihan kepada masyarakat untuk menanggung keluarga mereka. Masyarakat seharusnya bersabar dan sentiasa berdoa apabila menghadapi dugaan yang diturunkan oleh Tuhan. Tuhan sentiasa menguji hamba-Nya ingin mengetahui bahawa sejauh manakah iman mereka. Jika tertulis olehnya virus ini sedikit demi sedikit pulih, tetapi masyarakat perlu mengambil peluang ini untuk mencari langkah-langkah yang sesuai bagi menangani isu ini. Dengan itu, masyarakat harus menepati syarat yang ditetapkan oleh kerajaan, sebagai contoh mengamalkan penjarakan sosial, memakai mask dan selalu mencuci tangan. Dengan kerjasama masyarakat yang baik, penyebaran ini sedikit demi sedikit akan hilang di Malaysia. Dengan itu, marilah kita sama-sama menghentikan penyebaran virus ini. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.